Hai, Assalamualaikum. Saya Cikgu Suryani Hassan. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai Sains Tingkatan 1 KSSM. Tema 1, Kaedah Saintifik. Pengenalan kepada penyiasatan saintifik, Bab 1, Bahagian 1. Okey, baik. Kita teruskan ya. Pada hari ini kita akan mempelajari standard kandungan 1.1 dan 1.2. Okey. Standard kandungan 1.1, sains adalah sebahagian daripada kehidupan seharian. Okey, baik. Pada akhir sesi pengajaran ini, pelajar akan dapat menghubungkaitkan aktiviti seharian dengan sains, mengitlak maksud sains, merumuskan kepentingan bidang sains tersebut dalam kehidupan seharian, memerihalkan bidang sains, berkomunikasi mengenai kerjaya dalam bidang sains, menghubungkait subjek yang perlu dipelajari dengan kerjaya bidang sains yang diminati, dan memerihalkan inovasi teknologi. Baik, kita teruskan ya. Apakah sains? Baiklah, cuba pelajar senaraikan apa yang boleh anda lihat kejadian di sekeliling anda yang boleh dikaitkan dengan sains. Saya rasa ada banyak kan? Fikirkan sekejap. Mungkin ada pelajar yang nak respon tentang semalam hujan cikgu. Sejuk. Tapi, bagaimana terbentuknya hujan ya? Okey. Kita fikirkan. Okey, sebenarnya banyak aktiviti-aktiviti seharian kita yang boleh kita kaitkan dengan sains. Secara tidak langsung. Tanpa kita sedar. Okey, sebagai contoh, kita menyidai pakaian. Sedar tak sedar pakaian kita telah pun kering. Proses apa yang berlaku? Kalau bukan proses sains. Sama juga dengan kita makan. Okey, kita makan, kita kenyang. Tapi, apakah yang berlaku dalam sistem badan kita? Okey, juga melibatkan sains. Atau, kita boleh kaitkan kehidupan seharian kita dengan penggunaan teknologi ataupun gadget. Sebenarnya, semua teknologi yang diinovasikan dan dicipta itu hasil daripada penemuan sains. Contohnya apa? Yang paling dekat dengan awak ialah handphone, komputer ataupun TV yang menggunakan siaran antarabangsa, gunakan siaran-siaran satelit. Ya? Itu ialah contoh aktiviti seharian yang boleh kita kaitkan dengan sains. Itu merupakan sebahagiannya sahaja. Okey, baik ya. Namun, banyak lagi contoh-contoh yang boleh dikaitkan dengan fenomena alam semula jadi yang kita boleh terangkan dengan menggunakan kajian sains. Antaranya ialah pembentukan hujan, pembentukan embun, pembentukan pelangi, letusan gunung berapi.
Tsunami. Kejadian senja. Petir dan bunyi gurau berpanjangan yang berlaku petang Selasa lalu seperti yang ditularkan menerusi gambar dan rakaman video di media sosial adalah fenomena biasa. Ketua Pengarah Jabatan Meteorologi Malaysia MMD Alwi Bahari berkata, Apakah sains? Sains ialah disiplin ilmu yang melibatkan pemerhatian dan eksperimen yang sistematik terhadap fenomena alam semula jadi. Adakah sains mengubah aktiviti dalam kehidupan seharian kita? Okey, jawapannya ya. Kehidupan seharian kita akan bertambah mudah, selesa dan juga dapat kita nikmati teknologi yang terkini serta inovasi daripada penemuan sains. Beberapa contoh aktiviti dalam kehidupan seharian kita yang berkaitan dengan sains ialah seperti berikut. Sebagai contoh dalam dunia pendidikan, kita menggunakan komputer riba, green screen dan juga tablet. Serta dalam komunikasi kita menggunakan 5G dan juga smartphone. Manakala terdapat juga teknologi yang diguna pakai dalam pertanian sebagai contoh mesin, drone, penanaman hidroponik dan juga vertikal serta dalam perubatan penggunaan mesin dan juga robot. Berikut ialah contoh kepentingan sains dalam kehidupan seharian. Contohnya bangunan tinggi, ia dapat menyumbang kepada bidang kejuruteraan. Kemudian vaksin, penemuan vaksin dan antibiotik dalam bidang perubatan, bantu kawal penyakit berjangkit dan kurangkan kadar kematian. Seterusnya satelit TV, penciptaan satelit menyebabkan komunikasi menjadi lebih cepat dan efektif. Dan yang keempat, kaedah hidroponik yang meningkatkan hasil tanaman dengan penemuan baja, racun serangga dan penggunaan kaedah hidroponik. Penemuan vaksin yang terbaru dan terkini ialah vaksin COVID-19. Vaksin ini dicipta dan juga dihasilkan untuk menentang virus COVID-19. Di mana apabila vaksin ini disuntik ke dalam individu yang sihat, badan seseorang itu akan meningkatkan imunitinya, iaitu dengan menghasilkan antibodi terhadap virus COVID-19. Jadi, individu ini dapat mengawal ataupun menghalang daripada dijangkiti oleh virus COVID-19 dan dapat mengurangkan kadar kematian. Terdapat 6 bidang sains yang penting, itu pertama, bidang sains fizik, yang kedua, bidang sains biologi, yang ketiga, bidang sains kimia, yang keempat, bidang sains geologi, yang kelima, bidang sains astronomi, dan yang keenam, bidang sains meteorologi. Pengelasan bidang sains. Baik, contoh bidang sains fizik ialah bidang kejuruteraan dan juga tenaga elektrik. Bidang sains biologi contohnya zoologi.
iaitu kajian tentang haiwan. Botani pula merupakan kajian tentang tumbuhan. Mikrobiologi ialah kajian tentang bakteria atau mikroorganisma. Manakala fisiologi ialah kajian tentang tubuh badan haiwan atau manusia ataupun tumbuhan. Ada banyak lagi contoh lain yang kita boleh senaraikan. Okey. Contoh bidang sains kimia ialah farmakologi, iaitu tentang pembuatan ubat-ubatan, kemudian forensik dan juga toksikologi. Bidang sains geologi termasuklah geomorfologi. Geomorfologi merupakan kajian atau pengetahuan tentang perkara-perkara yang berlaku dengan bentuk muka bumi sama ada daratan atau lautan. Geofizik pula merupakan kajian mengenai bumi menggunakan cara kuantiti fizikal. Geokimia pula merupakan bidang geologi yang mengkaji komposisi kerak bumi dan perubahan kimia yang dialaminya. Contoh bidang sains astronomi ialah astrofizik. Apa dia astrofizik ni? Astrofizik merupakan salah satu cabang astronomi yang melibatkan fizik alam semesta, termasuklah ciri-ciri fizikal bagi objek di alam semesta. Okey, faham ya? Contoh bidang sains meteorologi ialah hidrometeorologi. Bidang ini ialah berkaitan dengan kajian tentang taburan hujan. Ya, di mana setiap negeri akan ada jabatan meteorologi. Jabatan ini akan menyukat isi padu hujan yang turun dan meramalkan kaji cuaca. Okey. Baiklah, sekarang kita bincangkan pula kerjaya dalam bidang sains. Bagi setiap bidang yang telah kita bincangkan awal tadi. Okey, untuk bidang sains fizik, antara kerjayanya ialah ahli astronomi, ahli fizik, jurutera, cikgu fizik ataupun cikgu sains, iaitu guru lah. Kemudian ahli meteorologi dan juga ahli oceanografi, iaitu kajian tentang marine laut. Okey. Minat tak? Okey. Kalau minat, kita tengok bidang yang lain juga. Kerjaya dalam bidang sains biologi pula, seperti semua orang sedia maklum, dengan saja biologi, semua akan terlintas di kepala mereka nak jadi doktor. Okey. Yalah, betul lah. Salah satunya ialah kerjaya doktor perubatan. Selain itu, sebagai ahli zoologi, ahli mikrobiologi, ahli biologi, ahli botani, ahli oceanografi dan juga sebagai guru sains atau guru biologi. Okey. Antara contoh kerjaya dalam bidang sains kimia pula ialah ahli farmasi, itu digelar sebagai farmasis. Okey. Ahli forensik, ahli kimia, ahli oceanografi dan juga guru sains atau guru kimia. Bidang kerjaya sains geologi ialah ahli geologi dan guru. Berikut adalah rumusan keseluruhan di mana kita dapat hubung kaitkan subjek yang perlu dipelajari oleh pelajar untuk mereka berjaya dalam bidang sains yang mereka minati tadi. Okey, iaitu awak perlu ambil bidang ataupun mengambil mata pelajaran fizik, biologi, kimia dan
geologi untuk mendapatkan kerjaya-kerjaya yang telah kita bincangkan tadi. Okey. Baiklah. Ini ialah tajuk terakhir untuk standard pembelajaran 1.1, ya, iaitu mengenai tajuk inovasi teknologi. Baik. Kebanyakan mesin dan alat yang kita gunakan setiap hari pada hari ini ialah sebenarnya hasil dari reka cipta sains. Okey, dengan adanya alat dan mesin ciptaan ini, ia dapat membantu kita dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian kita dan memudahkan hidup kita sehari-hari ataupun memudahkanlah, mempercepatkan masa, memudahkan kerja dan juga menarik. Okey? Faham ya? Inovasi teknologi. Perkembangan teknologi televisyen dari tahun 1950 sehingga 2021. Canggih. Perkembangan ciptaan teknologi ini adalah disebabkan oleh kajian sains yang dijalankan oleh para saintis ataupun pengkaji ataupun pembina model-model bagi setiap reka bentuk. Okey, jadi secara tidak langsung sains diguna pakai dalam semua bidang. Okey, awak faham ya? Kenapa kita perlu belajar sains? Menarik kan? Okey, kita teruskan dengan pembelajaran yang seterusnya. Okey. Sampai di sini dulu. Sehingga jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.